Saudara, harga sijil hak milik kenderaan atau COE kembali meningkat untuk semua kategori dalam bidaan kedua tahun ini. Bagi kereta-kereta dalam kategori A, premium naik sekitar 23% kepada hampir $81,600. Ini berbanding lebih $65,000 dalam bidaan sebelum ini. Premium bagi kereta lebih besar dan berkuasa tinggi dalam kategori B pula melonjak kepada $112,000 iaitu kenaikan sebanyak 27.4%. Ini berbanding premium sekitar $85,000 sebelum ini. Bagi kenderaan komersil yang merangkumi kenderaan muatan dan bas, COE naik sedikit kepada $68,000. Ini serupa dengan premium motosikal yang naik hampir $200 kepada lebih $9,300. COE bagi kategori terbuka yang biasanya digunakan untuk kereta besar turut mencatat kenaikan. Secara keseluruhan, lebih 4,450 bidaan diterima bagi sekitar 2,400 kota yang tersedia. Ekspor utama Singapura merosot 1,5% pada Disember lalu berbanding tempoh yang sama setahun sebelumnya. Ia juga bertentangan dengan kenaikan 1% yang dicatatkan pada November lalu. Penurunan ini disebabkan pengiriman produk elektronik yang terus menguncup. Ekspor elektronik jatuh 11.7% pada Disember, diseret oleh sektor komputer peribadi dan bahagian. Ekspor sektor bukan elektronik pula naik 1.4% dipacu oleh pertumbuhan sektor farmasutikal. Secara keseluruhannya, ekspor ke 10 pasaran utama Singapura merosot. Ini terutama ekspor ke Taiwan, Korea Selatan dan Jepun. Sungguh pun demikian, terdapat jangkaan bahawa ekspor utama negara akan bertambah baik pada masa-masa mendatang. We are already seeing a clear evidence for bottoming of global semiconductor demand, really growth being underpinned by the continued recovery in China and ASEAN. We also believe that US rates will normalize lower in the second half of this year, and this may also benefit externally related sectors in ASEAN, including Singapore. Lower global rates might lead to lower borrowing and investment costs around ASEAN. Presiden Tharman Shanmugaratnam bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky serta Perdana Menteri China Li Qiang sempena Forum Ekonomi Dunia di Davos. Encik Tharman berkata terdapat banyak potensi bagi Singapura dan China untuk mengembangkan dan memperdalam kerjasama dalam ekonomi hijau. Beliau turut menegaskan dasar satu China Singapura untuk sekian lama dan konsisten serta penentangan terhadap kemerdekaan Taiwan. Dalam pertemuan Encik Tharman bersama Presiden Ukraine, beliau menekankan komitmen Singapura terhadap prinsip kemerdekaan politik, kedaulatan serta integriti wilayah untuk semua negara, besar ataupun kecil. Encik Zelensky berterima kasih kepada Singapura atas sokongan kepada Ukraine. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan peluang kerjasama sebagai persediaan apabila Ukraine kembali aman. Saudara, harga sewa dan kos operasi yang semakin meningkat memaksa para pegerai yang terdapat di kedai-kedai kopi di kawasan kejiranan untuk gulung tikar. Bagi sebilangan, harga sewa gerai naik sehingga 20% sepanjang beberapa tahun lalu. Kos utiliti yang meningkat baru-baru ini juga merupakan satu lagi sebab. Pemerhati pasaran mengatakan kedai kopi yang bertukar tangan pada harga jutaan dolar menyumbang kepada kos sewa yang melambung tinggi. Kedai makanan Jepun di Clementi ini terpaksa gulung tikar selepas bertahan 2 tahun. Kata pemiliknya, harga sewa naik sekitar 20% sepanjang tempoh berkenaan. Encik Koo Kiat Hui juga terpaksa menutup satu lagi kedai di kawasan lain bulan lalu. Beliau enggan mendedahkan harga sewa yang perlu ditanggung. Namun menurutnya, ia boleh mencecah hingga $9,000 sebulan bagi gerai-gerai di lokasi yang lebih baik. Untuk bertahan, Encik Koo menaikkan harga jualan sebanyak $1 hanya untuk kehilangan sekurang-kurangnya 10% pelanggannya. The key challenge is that we won't have much profits. And even if we have, it's very marginal and like 1-2K, or it's not sustainable for a long run. It's like we start a business with 30-40K. Every month profit is 1-2K, we will never break even. Ramai peniaga di kedai-kedai kopi lain berada dalam keadaan serupa. Selain kos sewa yang naik,
harga kebanyakan barangan juga melambung tinggi. Misalnya harga bahan-bahan. Akibat peperangan di Ukraine, bil utiliti seperti elektrik dan air juga naik. Ditambah lagi dengan kadar pinjaman, gaji pekerja dan insurans yang lebih tinggi, ramai pemilik gerai yang terjejas teruk. Gerai nasi ayam di Bedok ini mengalami nasib serupa. Ia menanggung kos operasi yang terus melonjak dan selepas setahun beroperasi, turut bercadang untuk gulung tikar. Sejak mengambil alih daripada pemilik sebelumnya, peniaga nasi ayam ini perlu membayar tambahan $500 untuk sewa bulanan. Satu lagi sebab mengapa kos sewa kini melambung adalah ekoran 3 kedai kopi yang baru-baru ini bertukar tangan untuk sekurang-kurangnya $40 juta setiap satu. The owners of other coffee shops who may think that because other coffee shops are able to achieve such record prices, their coffee shops, well, they has actually also raised the valuation of their coffee shops. At the same time, the prices of and rentals of coffee shops has actually gone up, especially in popular locations in the suburban areas. Namun masih terdapat harapan. Seorang penganalisis mengatakan sektor ini mungkin mereda tahun ini. We think that they're likely to be stable. The high interest rate is going to still have a bearing on investor choice, especially if the investors is going in only purely from the investment point of view. That means they are not part of a coffee shop chain. Di Singapura, terdapat sekitar 770 kedai kopi di perumahan HDB. Kira-kira 400 adalah milik privat, manakala yang lain disewakan. Pada 2022, dilaporkan sekitar 70% kedai kopi dijual pada harga di bawah $10 juta, dengan purata 15 urus niaga dicatat setiap tahun. Pemilik sebuah kedai telefon bimbit dikenakan rekod denda sebanyak $48,000 kerana menggunakan maklumat peribadi pelanggannya untuk mendaftar secara haram kad SIM prabayar. Ko Wei Ming atau Muhammad Amin Ko melakukannya tanpa izin atau pengetahuan mereka dan kemudian menjual semula kad SIM itu kepada para pelanggan yang tidak dikenali. Menurut Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi, Ko didapati menjual secara haram lebih 1,000 kad SIM sepanjang tempoh 4 tahun. Ini merupakan kes kedua yang melibatkan penyalahgunaan maklumat peribadi individu bagi kegiatan haram. Ko sebelum ini turut dijatuhkan hukuman penjara selama 16 bulan pada tahun lalu kerana mengubah kandungan sistem komputer M1 secara haram untuk mendaftarkan kad SIM prabayar.